Terdapat pelbagai kesan positif terhadap hubungan dengan ahli keluarga sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bincangkan kesan-kesan positif tersebut. Kesan positif. Kesan yang baik. Kesan yang baik. Jadi kebaikan. Apakah aktiviti yang kamu lakukan sepanjang tempoh PKP? Kamu buat apa kat rumah? Pertama, Tidur. tidur, Tengok drama. tengok drama, menonton video. Lagi? Bermain permainan video. Lagi? Mengulang kaji. Mengulang kaji. Lagi? Mengadakan kelas online bersama guru kelas. Okey, menyertai kelas dalam talian. Apa lagi yang kita boleh buat? Menyiram pokok bunga. Menyiram pokok bunga. Mencuci kereta. Memasak. Memasak. Tadi apa? Mencuci kereta. Lagi? Membersihkan halaman rumah. Membersihkan halaman rumah. Kita buat membantu ibu bapa. Tengok anime. Yang tu menonton video. Banyak aktiviti lain yang kita boleh buat. Saya tambah sedikit. Berkebun. Membaca buku. Mengulang kaji pelajaran. Okey, boleh juga. Membantu ibu bapa. Ada menyiram pokok bunga. Memasak. Mencuci kereta. Jadi apa kesan kita membantu ibu bapa? Hubungan antara ibu bapa akan menjadi erat. Okey, hubungan bertambah erat. Peribahasa yang sesuai. Bagai isi dengan kuku. Bagai isi dengan kuku. Kalau membantu, bekerjasama. Apa peribahasa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua kita ambil berkebun. Kamu akan berasa seronok. Hasil yang kamu dapat tu kamu boleh makan bersama ahli keluarga, makan bersama-sama. Jadi dah mengeratkan hubungan silaturahim dekat situ. Berkebun juga merupakan terapi minda. Meluangkan masa dengan ahli keluarga. Meluangkan masa dengan ahli keluarga. Okey, boleh juga. Kita bercucuk tanam bersama-sama. Okey, boleh. Okey, ungkapan menarik yang sesuai untuk aktiviti pertanian ataupun berkebun ialah berbudi kepada tanah, tanah tidak akan menipu. Berbudi kepada tanah, walaupun kecil-kecilan, kita juga akan mendapatkan hasil pada akhirnya. Yang ketiga, kita ambil kelas dalam talian. Mendapat pengalaman baru. Mendapat pengalaman baharu, okey? Ilmu yang kita dapat tu juga kita boleh gunakan dalam peperiksaan. Walaupun kita tidak hadir ke sekolah, tetapi kita masih lagi boleh belajar. Mengulang kaji pelajaran. Okey, itu pun boleh juga kaitkan dengan huraian untuk menyertai kelas dalam talian. Yang keempat, menonton video, bermain game, tidur. Kita dapat mengurangkan stres. Tidur berapa jam? 8 jam. 8 jam. Yang ke-12 kita juga boleh bersenam. Contoh dekat rumah kita boleh buat aktiviti tekan tubi. Pumping. Pumping. Kita boleh lompat tali. Lompat tali apa? Skipping. Skipping. Kita juga boleh regangkan badan. Ramai yang bersenam walaupun masih lagi dalam tempoh PKP. Kalau kamu tengok dekat Facebook ke, YouTube ke, Instagram ke, ramai yang post video mereka bersenam di rumah. Contoh macam Akhia Rashid, dia selalu post dia bersenam dekat rumah. Lepas tu ada jurulatih Kevin
Zahri. Itu pun selalu juga post berkaitan dengan kesihatan walaupun masih lagi dalam tempoh PKP. Kita juga boleh menghasilkan kreativiti. Beribadat pun boleh juga dalam tempoh PKP. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Okey, ini karangan yang dihantar oleh Tan Sri. Dunia pada hari ini telah digempakan dengan penularan virus corona. Okey, yang ni kamu buat corona virus. Dengan penularan coronavirus yang telah meragut banyak nyawa di serata dunia. Penularan virus ini telah mendatangkan pelbagai implikasi negatif kepada sesebuah negara amnya dan kepada dunia khususnya. Tidak ketinggalan juga dengan negara kita Malaysia yang turut menerima tempias di virus ini. Namun begitu, pengumuman daripada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang Perintah Kawalan Pergerakan amatlah tepat untuk mengatasi pandemik ini. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kemunculan COVID-19 telah membawa kesan-kesan positif terhadap hubungan dengan ahli keluarga sepanjang tempoh PKP. Ditulis dengan huruf besar lah, PKP. Persoalannya, apakah kesan-kesan positif terhadap hubungan dengan ahli keluarga? Antara kesan positif yang pertama ialah ibu bapa dapat meluangkan masa dengan anak-anak mereka. Pada zaman sekarang, pada zaman ini, banyak ibu bapa tidak dapat meluangkan masa dengan anak-anak mereka kerana sibuk dengan kerja, tetapi sekarang boleh mencurahkan lebih kasih sayang dengan anak-anak mereka. Okey, yang ni saya ubah sedikit. Pada zaman ini, ibu bapa menghadapi kekangan untuk meluangkan masa dengan anak-anak. Titik. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka terlalu sibuk dengan kerja sehingga sukar untuk meluangkan masa bersama dengan anak-anak. Oleh itu, COVID-19, ini kena ada tanda sempang, COVID-19 ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk meluangkan masa dan mencurahkan kasih sayang bersama dengan anak-anak. Perenggan yang ketiga, selain itu, ibu bapa juga dapat menolong anak-anak mereka untuk belajar. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak perlu koma, terus sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila anak-anak susah untuk belajar, ibu bapa boleh mengajar mereka atau mengulang kaji pelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila anak-anak menghadapi masalah ketika belajar, ibu bapa boleh turut bersama-sama membantu anak-anak. Dengan cara ini, anak-anak akan berasa selesa dan gembira sebab kerana dapat pertolongan ibu bapa untuk belajar dan tentu sekali dapat markah yang tinggi dalam peperiksaan. Okey, saya betulkan sedikit. Dengan cara ini, anak-anak akan berasa selesa dan yakin untuk memperoleh markah yang tinggi dalam peperiksaan apabila adanya suntikan semangat daripada ibu bapa mereka. Seterusnya, kita juga dapat mempelajari pelbagai aktiviti seharian atau kemahiran dengan adik-beradik kita. Okay, saya ubah sedikit. Seterusnya, kita juga dapat mempelajari pelbagai kemahiran atau sesuatu perkara yang baharu bersama-sama adik-beradik. Titik. Sebagai contoh, memasak, menyanyi, menanam tumbuhan dan melukis. Sebagai contoh, kemahiran memasak dan juga kemahiran berkebun. Dengan adanya kemahiran ini, kita dapat
meningkatkan kemahiran kita dan mudah untuk memasuki apa-apa pertandingan yang diadakan. Okay. Dengan adanya kemahiran ini, kita dapat menggunakannya apabila menyertai apa-apa pertandingan yang diadakan. Jelaslah bahawa pelaksanaan PKP huruf besar memberikan peluang untuk melakukan pelbagai aktiviti dengan adik-beradik kita. Okay, buang saja kita ni. Memberikan peluang untuk melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama adik-beradik. Titik. Akhir sekali, pelaksanaan PKP huruf besar ini juga membantu kita untuk mengukuhkan komunikasi sesama adik-beradik dan ibu bapa. Apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga, kita, buang satu kita ni. Apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga, kita dapat mengurangkan stres dan juga dapat berasa gembira. Buang dapat. Kita dapat mengurangkan stres dan berasa gembira. Titik. Kita juga dapat mengemukakan pendapat kita atau kesusahan kita. Ini tak berapa tepat. Kita juga boleh berkongsi masalah bersama dengan ibu bapa dan adik-beradik. Dengan cara ini ataupun dengan langkah ini, kita akan berasa lebih selesa kerana dapat berkongsi masalah yang dihadapi. Konklusinya, okey, pelaksanaan PKP huruf besar ini memberi banyak kesan, satu kesan saja, banyak kesan positif dengan ahli keluarga kita. Ini buang saja dengan ahli keluarga kita. Konklusinya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sememangnya memberi banyak kesan positif kepada semua. Titik. Dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita akan memperoleh pelbagai manfaat apabila kita bersama-sama keluarga kita. Ini pendek sangat penutup ni. Kamu tambahlah sedikit. Bagi harapan, tambah sedikit dengan peribahasa. Contoh, sememangnya wabak ini memberi pengajaran kepada semua, terutamanya untuk menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Semua pihak perlulah berusaha dan berganding bahu bagai au dengan tebing untuk mengatasi penularan COVID-19. Semoga kita dapat mengurangkan penularan wabak ini secara keseluruhannya pada peringkat yang baik karangan ini.